Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar sekalian? Ustazah doakan semoga semuanya berada di dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga tersayang. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi umur yang panjang untuk kita meneruskan pembelajaran pada hari ini. Murid-murid yang dikasihi sekalian, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom bersama Ustazah kita baca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pengasih. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 5, bidang sirah. Nak tahu tak tajuk apa yang akan Ustazah mengajar pada hari ini? Tajuknya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pemimpin Agung, Siri 1. Murid-murid semua bolehlah merujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 5, muka surat 150, 151, 152 dan 153. Baiklah murid-murid yang Ustazah sayangi sekalian, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran. Objektif yang pertama ialah murid dapat menjelaskan maksud pemimpin dengan tepat. Dan objektif yang kedua, murid dapat menyenaraikan peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin dengan betul. Baiklah murid-murid, jom bersama Ustazah. Ustazah akan mengajar tajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pemimpin Agung. Cuba perhatikan dan fikirkan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Ustazah paparkan ini. Amanah, menepati masa, kuat beribadat, penyayang, rendah diri, bertanggungjawab, menghormati orang lain, suka membantu, menghindari perkara yang sia-sia. Kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seterusnya, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, memelihara hubungan dengan manusia, menjaga tutur kata dan adab sopan. Kepribadian baginda yang seterusnya ialah mengasihi orang tua dan kanak-kanak, sabar, sentiasa bercakap benar, suka bersedekah, tenang dan pemaaf. Murid-murid sekalian, cuba renungkan dan fikirkan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Ustazah paparkan sebentar tadi. Adakah kita memiliki salah satu kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam diri kita? Jika ada kepribadian tersebut dalam diri kita, alhamdulillah. Tapi sekiranya tidak ada, anda mesti buat sesuatu. Kita ubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Ia bukan sahaja peringatan untuk murid-murid semua, ia juga peringatan untuk diri Ustazah sendiri supaya menjadi insan yang lebih baik daripada sebelum ini. Jom kita contohi dan teladani kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Murid-murid yang dikasihi sekalian, seterusnya mari kita lihat pengertian pemimpin. Apa yang dimaksudkan dengan pemimpin? Pemimpin bermaksud individu yang bertanggungjawab
menerajui sesuatu organisasi. Murid-murid semua, cuba fikirkan, mengapakah Nabi Muhammad SAW diiktiraf sebagai pemimpin teragung oleh masyarakat Islam dan bukan Islam? Ini kerana baginda SAW mempunyai kepribadian yang telah ustazah nyatakan sebentar tadi. Ia telah membuatkan orang Islam dan orang bukan Islam tertarik dengan akhlak dan kepribadian Rasulullah SAW. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, sekarang kita lihat pula peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW pemimpin masyarakat. Rasulullah SAW menyatukan masyarakat Madinah yang berbilang agama dan kaum. Kemudian, baginda juga menyemai sikap hormat menghormati dan toleransi dalam masyarakat. Seterusnya, berganding bahu antara pemimpin dengan rakyat. Baginda juga tidak menggunakan kekerasan dan paksaan. Baginda juga turut memupuk nilai murni dalam masyarakat. Rasulullah SAW menjadikan masjid pusat dakwah dan kegiatan masyarakat Islam dan menjadikan setiap individu bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah. Peranan baginda yang kedua pula ialah Nabi Muhammad SAW sebagai ketua tentera. Baginda menghulurkan perdamaian dengan kabilah-kabilah dan negara luar. Baginda juga turut merancang strategi peperangan. Selain itu, Rasulullah SAW mengetuai peperangan menentang musuh dengan tenang dan bijaksana. Baginda juga turut menjaga adab ketika berperang seperti tidak merosakkan bangunan dan tumbuh-tumbuhan. Peranan baginda yang ketiga ialah Nabi Muhammad SAW sebagai ketua hakim. Baginda menjadikan Al-Quran dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala sebagai asas menjatuhkan hukuman. Baginda juga adil dan saksama serta berpendirian tegas. Nabi Muhammad SAW menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti dan saksi tanpa pilih kasih. Dan peranan baginda yang keempat ialah Nabi Muhammad SAW sebagai perancang ekonomi negara. Baginda telah menghapuskan dasar ekonomi jahiliah dan mewujudkan dasar ekonomi Islam yang adil. Baginda memungut zakat daripada mereka yang wajib mengeluarkannya dan zakat tersebut diagihkan kepada mereka yang layak. Baginda turut membasmi segala bentuk penindasan seperti riba, rasuah dan penipuan. Kawan-kawan nak tahu tak? Nabi Muhammad SAW seorang pemimpin keluarga yang dikagumi. Baginda seorang suami dan bapa yang penyayang dan adil. Baginda mendidik isteri-isteri dan anak-anak dengan sabar. Selain itu, baginda juga seorang datuk yang suka bergurau dengan cucu. Dalam bergurau ada didikannya. Subhanallah, hebatnya Nabi Muhammad SAW kita. Mari kita amalkan selawat sebagai tanda kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, selesailah sudah pembelajaran kita pada hari ini untuk tajuk Nabi Muhammad SAW Pemimpin Agung Siri 1. Nantikan sambungannya dalam siri yang kedua pada video Ustazah yang akan datang. Semoga dengan pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid dapat mengetahui kepribadian Nabi Muhammad SAW,
maksud pemimpin dan peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Semoga perkongsian Ustazah ini memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih kerana sudi menonton video Ustazah ini. Seperti biasa, jangan lupa tahu di bahagian description video Ustazah ini, Ustazah ada sediakan soalan kuis berbentuk Google Form. Murid-murid bolehlah menjawabnya nanti sebagai latihan pengukuhan. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.